Assalamualaikum, what is up everyone? It's me Gizri in the house. Welcome back, welcome to my channel. Dan aku sentiasa doakan korang semua yang tengok video ni berada dalam keadaan sihat walafiat dan juga happy-happy selalu. Jangan sedih-sedih, jangan stress. It's not good for your health, and trust me on this because it is a true story. Dalam dunia yang fana dan sementara ni, kita sememangnya cukup mengenali tentang sebuah perkara yang dikenali sebagai peperangan. Kita tahu benda ni guys, benda ni dah lama wujud tau, dari zaman berzaman, kurun berkurun sehinggalah sekarang ni. Dan tujuan peperangan ni diadakan, sedikit apa yang aku boleh ceritakan adalah tentang kekuasaan, keuntungan dan tak lupa juga tentang maruah, mempertahankan sesuatu yang hak, menghapuskan yang batil dan banyak lagi guys. Kalau nak diulaskan tentang peperangan ni, aku rasa memang akan mengambil masa yang agak lama dan banyak tau. So baru-baru ni kita telah digemparkan oleh peperangan di antara dua negara, iaitu antara Rusia dan juga Ukraine. Aku rasa korang pun dah aware tentang peperangan yang melibatkan dua buah negara ni, dan bila tercetusnya peperangan di antara Rusia dan Ukraine ni, apa yang mengejutkan kita adalah macam-macam isu yang keluar dari segi politik, ekonomi sehinggalah isu yang melibatkan sukan. Bagi korang yang meminati sukan bola sepak, especially kalau korang peminat English Premier League EPL, mesti korang perasan kan benda ni. Firstly, kalau korang tengok match tu, setiap kelab dalam EPL ni bila je diorang nak mulakan permainan tu, mesti korang perasan yang diorang akan buat macam solidarity untuk negara Ukraine. But how about Russia? Diorang ada buat tak untuk Russia? Takkan. Sebab mereka percaya yang negara Rusia ni berada di pihak yang salah, sebab diorang yang pergi serang Ukraine. Bagi aku, apa yang diorang buat ni mungkin ada betulnya, tapi hold on. Secondly, how about Palestine and Israel? Benda yang sama juga berlaku tau, iaitu peperangan, penjajahan. Kita tahu Israel yang serang Palestin, tetapi persoalannya, kenapa EPL tak buat benda yang sama, bersolidariti bersama pihak yang diserang, iaitu Palestin? Korang fahamkan situasi yang sama tetapi layanan yang berbeza, lain-lain. And this is what we call double standard. Dari sini kita boleh nampak yang solidariti oleh pihak EPL ni hanyalah bersifat politik sahaja. Ada kepentingan yang diorang jaga. It's not pure from the heart. Dan berikutan peperangan di antara Rusia dan juga Ukraine ni, kecoh satu lagi perkara di mana dikatakan pihak Rusia telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka berjaya menjumpai beberapa buah makmal yang dipercayai kepunyaan pihak Amerika Syarikat yang berpangkalan di Ukraine. Dan dalam pada masa yang sama juga guys, negara China telah meminta penjelasan dari pihak Amerika Syarikat berkenaan penemuan makmal-makmal tersebut, di mana pihak Rusia telah menjumpai satu uji kaji yang melibatkan senjata biologis di dalam makmal-makmal ni. So, apa pula senjata biologis ni? Aku tak nak buang masa korang semua. My name is Gizri and this is The Story. Menurut istilah World Health Organization (WHO), di mana kita tahu yang WHO ni merupakan salah satu badan yang besar dalam dunia ni yang dipandang tinggi, yang diiktiraf. Senjata biologis ni adalah di mana semua jenis mikroorganisma yang dikembangbiakkan dan dilepaskan dengan sengaja untuk menyebarkan penyakit dan kematian terhadap manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Dan apa yang terjadi dalam peperangan ni, pihak Rusia klaim yang mereka telah menjumpai beberapa uji kaji senjata biologis di sebanyak hampir 30 buah makmal kepunyaan Amerika Syarikat yang berpangkalan di Ukraine, ataupun memang dimiliki oleh pihak Ukraine tetapi dibiayai oleh kerajaan Amerika Syarikat. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Rusia guys, Amerika Syarikat telah mengeluarkan dana sebanyak 200 juta US dollar tau untuk membiayai uji kaji ni. Dan apa yang menyeramkan juga sebenarnya dijumpai oleh pihak perisik Rusia ni, di dalam makmal-makmal tersebut adalah mereka klaim yang mereka telah menjumpai satu uji kaji berkenaan virus yang berkaitan dengan corona, di mana kita tahu virus tu telah menyerang seluruh dunia selama 2 tahun ni guys. Dan mereka menjumpai uji kaji virus tu terhadap kelawar. Kalau korang ingat lagi, pada sewaktu awalnya COVID ni mula menyerang satu ketika dahulu, adalah pihak WHO, World Health Organization ni klaim bahawa virus ni telah disebarkan melalui kelawar yang bermula di Wuhan, China. Korang mesti ingat
mengingatkan asal-usul COVID ni. Jadi kebetulan uji kaji virus corona terhadap kelawar ni telah dijumpai di beberapa buah makmal yang dipercayai milik Amerika Syarikat dekat Ukraine, dan sebab ni jugalah kenapa pihak kerajaan China meminta penjelasan. Mungkin pihak China merasa yang mereka pernah dipersalahkan satu ketika dahulu disebabkan virus COVID ni dikatakan bermula dari Wuhan. Namun pihak kerajaan Amerika Syarikat ni diorang menafikan sekeras-kerasnya bahawa tak ada sebarang uji kaji senjata biologis pun yang telah dijalankan dalam makmal tersebut. Pihak Amerika Syarikat cakap kesemua tuduhan ni sengaja diada-adakan oleh pihak kerajaan Rusia kerana pihak Rusia ingin menggunakan senjata biologis diorang yang tersendiri. Sebab itulah pihak Rusia ni sengaja melemparkan tuduhan tu terlebih dahulu dekat pihak Ukraine dan Amerika Syarikat. So, situasi sekarang ni guys, kedua-dua pihak ni saling tuduh-menuduh tahu di antara satu sama yang lain. Kita pun tak tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Tetapi pihak Rusia ni mempunyai bukti-bukti dokumen yang mereka telah jumpa dalam makmal-makmal ni. Manakala pihak Amerika Syarikat pula hanya menafikan tanpa sebarang bukti yang kukuh. Diorang just buat press conference macam tu je. Aku bukanlah nak berpihak kepada mana negara. Aku just nak membahaskan benda ni untuk sama-sama kita fikirkan. Korang pun aku rasa ada pendapat korang yang tersendiri kan. So let me know in the comment section below. Seterusnya, satu lagi penemuan yang besar juga dijumpai oleh pihak Rusia adalah negara Jerman sebenarnya telah turut terlibat sekali dalam uji kaji senjata biologis ni. Seperti yang kita tahu, negara Jerman ni adalah merupakan salah sebuah negara pengeluar ubat-ubatan terbesar dalam dunia ni, dan penglibatan Jerman dan Amerika Syarikat dengan makmal-makmal yang berada di Ukraine ni dikatakan telah bermula semenjak tahun 2014 lagi guys. Dah lama dah diorang buat benda ni. Sekitar 8 tahun macam tu. Mereka dah lama rancang tau. Kita je yang lalai. Selain daripada itu juga, pihak Rusia telah menjumpai satu lagi uji kaji di mana pihak Ukraine, Amerika Syarikat dan Jerman ni sedang mengkaji beberapa jenis virus, mikroorganisma, patogen-patogen yang boleh mendatangkan kemudaratan ataupun yang lebih teruknya boleh mendatangkan kematian untuk digunakan sebagai senjata biologis. Dan disebabkan penemuan ni, pihak Amerika Syarikat dan Ukraine telah menyalahi undang-undang yang telah ditetapkan dan juga melanggar akta tentang pelarangan pengembangan membuat senjata biologis ataupun bakteriologis dan juga racun. Selain itu juga guys, pihak Rusia telah membuat dakwaan bahawa pihak Amerika Syarikat dan Jerman ni telah menjalankan satu lagi projek yang dipanggil UP4 dalam makmal yang terletak di Ukraine tu. Maksudnya UP Sengkang 4. So persoalannya sekarang ni, apakah itu projek UP4? Menurut jurucakap Rusia, Lieutenant General Igor Kirillov, pihak Amerika Syarikat dan Ukraine sedang mengkaji sejenis virus yang mana ia boleh disebarkan melalui burung. Kalau dulu-dulu tu kita mesti ingatkan penyakit yang pernah disebarkan oleh burung seperti SARS, sesama burung, dan sekarang ni benda yang sama juga berlaku tau. Dan hal ni telah didedahkan oleh pihak Rusia kepada masyarakat dunia. Soalan yang seterusnya pula, kenapa perlu menggunakan burung sebagai medium penyebaran penyakit? Kenapa tak binatang lain? Seperti yang kita tahu, burung ni merupakan seekor binatang yang mampu untuk terbang dalam jarak-jarak yang agak jauh, yang mampu melewati antara satu benua ke benua yang lain, dari satu pulau ke satu pulau yang lain. Dan dengan cara macam ni, penyakit yang dicipta tu akan mudah tersebar dengan cepat. Seperti juga virus corona sebelum ni yang dikatakan berasal dari kelawar. Dia nampak macam ada satu persamaan tahu dekat situ, binatang yang boleh terbang. Selain makmal kepunyaan pihak Amerika Syarikat, pihak Rusia juga telah berjaya menjumpai makmal-makmal yang dipercayai milik kerajaan Jerman. Dari sini kita dapat tahu yang pihak kerajaan Ukraine ni sangat-sangat terbuka dan pro kepada barat tau. Nak buka makmal, korang buka lah. Nak tempatkan askar-askar, korang tempatkanlah. Nak dijadikan tempat latihan berperang, korang jadikanlah tempat latihan. Senang sangat tahu untuk pihak luar masuk ke dalam negara ni. Bukan setakat itu sahaja guys. Pihak Rusia juga telah mendedahkan bahawa kerajaan Jerman dan juga Ukraine ni pada ketika itu sedang mengkaji sejenis penyakit yang dipanggil demam berdarah Crimea Congo. Di mana sebuah institut perubatan dekat Jerman yang dipanggil Institut Ubat Tropical Bernard Nocht telah bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan Negara Ukraine, dan dalam hal ni pihak Jerman dikatakan telah meminta sampel darah salah satu etnik yang berada di Ukraine, iaitu etnik Slavia. Tapi kenapa diorang nak sampel darah etnik Slavia ni? Apa yang diorang nak buat dengan sampel darah tu? Dan sekiranya etnik Slavia ni mempunyai penyakit ke yang perlu dirawat, sampaikan pihak Jerman minta sampel darah, it's still okay bagi aku. Tapi kalau sebaliknya ada agenda lain, tak keterlaluan kalau aku katakan yang pihak
pihak Ukraine ni sebenarnya telah menjual maruah negara diorang dekat orang luar tau. Di dalam pendedahan pihak Rusia juga dikatakan kerjasama di antara Amerika Syarikat, Jerman dan Ukraine ni dekat dalam makmal tu seolah-olah sedang meneliti sesuatu perkara dan uji kaji terhadap virus yang boleh dijadikan senjata biologis, dan pada akhirnya nanti setelah semuanya siap, the final step is mereka akan hantar sampel tu ke Amerika Syarikat sebelum disebarkan. Di dalam dokumen yang dijumpai dalam makmal tu ada satu projek yang dipanggil UP8. UP sengkang 8. Tadi tu UP4, yang ni UP8. Dan dalam projek UP8 ni difahamkan setiap askar-askar pihak kerajaan Ukraine akan dijadikan sebagai bahan uji kaji pihak kerajaan bersekutu ni. Dan dalam satu laporan yang diterbitkan dalam media Bulgaria pula, dipercayai seramai 20 orang askar-askar ni telah mati tau akibat uji kaji tersebut, dan ada lagi seramai 4,000 orang sukarelawan yang sedang ataupun dah menjalani uji kaji ni. Sama ada dah mati ataupun masih hidup tak dinyatakan oleh media tersebut. Kalau betul lah, memang dah jadi macam tikus makmal dah diorang ni. Kesian guys. Selain tu juga guys, pihak Rusia telah berjaya menjumpai satu lagi dokumen yang telah dikirimkan oleh wakil pihak Ukraine yang berada dekat Amerika Syarikat tentang satu company yang dipanggil SkyMount, di mana di dalam dokumen tersebut telah menyentuh perkara yang kita panggil Artificial Intelligence ataupun AI. Apa pula AI ni kan? AI ni kalau disimpulkan kira macam satu benda yang boleh menolong manusia tau untuk menambahkan kekuatan kecerdasan untuk sesuatu perkara. Sebagai contoh, sekarang ni kita ada komputer, kita ada handphone, semua kerja boleh dibuat dengan lebih cepat dan pantas. Kalau korang rewind balik pada zaman sistem telefon dulu-dulu tu, di mana pada waktu tu memerlukan banyak tenaga manusia untuk menghubungkan antara satu sama lain. Tapi sekarang ni benda tu dah tak ada dah. Apatah lagi kita sekarang ni telah diperkenalkan oleh Facebook dan juga Mark Zuckerberg tentang Metaverse. Semuanya di dalam dunia internet, dan tak dinafikan lagi yang manusia semakin hari semakin hidup bersama robot. Bahkan kesabaran di antara kita juga ada yang semakin menipis tau dari hari ke hari. Contoh line internet slow sikit kita dah rasa macam nak mengamuk. Padahal time dulu-dulu tu, time tengok YouTube buffering pun kita sanggup tunggu tau nak tengok. Tapi sekarang ni everything's change. Okey, kita sambung balik pasal cerita dokumen ni. Pihak Rusia telah berjaya menjumpai satu projek yang dipanggil Deep Drug AI. Deep Drug AI ni adalah sejenis sistem untuk mencipta ubat-ubatan dengan lebih cepat dan pantas. Dikatakan sistem ni mampu mengambil alih kerja seramai 60 orang manusia tau dalam satu-satu masa tu untuk membuat ubat-ubatan. Benda ni memang akan menjimatkan kos, akan menjimatkan masa. So sekarang ni secara kesimpulannya, pihak Rusia telah menjumpai dua perkara yang tengah diusahakan oleh pihak Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya. First thing, uji kaji virus yang boleh dijadikan senjata biologis, dan second thing, Artificial Intelligence ataupun AI, di mana ia merupakan satu sistem untuk menolong manusia membuat kerja dengan lebih cepat dan pantas. Dan dalam kes ni adalah untuk mencipta ubat-ubatan. Aku bila dah dengar benda-benda macam ni kan, seriously, aku cakap memang agak risau juga sebenarnya. Apa intention diorang nak buat semua benda ni? Adakah diorang cuba mencipta sejenis penyakit dan juga dalam pada masa yang sama cuba mencipta penawar untuk penyakit tersebut? Benda ni dah jadi macam dalam filem-filem Hollywood tau yang pernah dibuat sebelum-sebelum ni. Kalau korang dah tengok cerita macam cerita James Bond, Kingsman, dan motifnya adalah semata-mata untuk kekuasaan dan juga keuntungan. Akhirnya pihak Rusia sekarang ni terus membongkarkan segala aktiviti-aktiviti sulit kerajaan Amerika Syarikat dan sekutu-sekutunya terhadap dunia. Dan persoalannya sekarang ni, adakah akan terjadi perang dunia yang ketiga dalam masa yang terdekat ni? Guys, sama-sama kita doakan yang terbaik untuk umat manusia, especially di dalam bulan yang baik ni, insyaAllah. Aku rasa setakat ini saja untuk video aku kali ni. Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis, yang sanggup luangkan masa korang. Thank you so much guys. So hit that like button if you like this video, share it to your friends and your family, subscribe kalau korang belum lagi subscribe channel Gizri in the House, and I'll see you guys again in the next video. Peace.